Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 4, sistem persekutuan. Di bawah tajuk kecilnya, faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan, ada dua perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Yang kedua, penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jadi semua sekali ada apa faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan? Dua faktor, iaitu yang pertama, keluhuran perlembagaan, dan yang kedua, penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, kita akan lihat satu persatu faktor. Yang pertama, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Prinsip ketiga rukun negara iaitu keluhuran perlembagaan telah mengukuhkan sistem persekutuan di Malaysia. Undang-undang yang digubah oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Jadi semua undang-undang yang digubah oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Contohnya, perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa jika undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Maksud di sini, dalam perkara 75 Perlembagaan Persekutuan, jika undang-undang negeri tersebut bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang negeri tersebut akan dimansuhkan dan undang-undang persekutuan akan diguna pakai. Sebab tu maksudnya, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Maksud di sini, undang-undang persekutuan akan digunakan dan undang-undang negeri yang bertentangan tersebut akan dimansuhkan. Jadi ingatlah, dalam perkara 75 Perlembagaan Persekutuan, semua undang-undang negeri yang bertentangan dengan undang-undang persekutuan, jadi undang-undang negeri tersebut akan dimansuhkan. Jadi yang akan digunakan adalah undang-undang persekutuan. Sebab tu ayatnya, maka undang-undang persekutuan mengatasi undang-undang negeri. Sebab tu, bila disebut keluhuran perlembagaan, apa maksud luhur? Luhur adalah benar dan juga betul dan harus ditaati. Tak boleh dibangkang. Wajib ditaati. Itu maksud luhur. Jadi dalam perlembagaan persekutuan, untuk perkara 75 menyatakan bahawa segala undang-undang negeri yang bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan akan mengatasi undang-undang negeri. Bermaksud, undang-undang persekutuan akan diguna pakai dan undang-undang negeri tersebut akan dimansuhkan. Itu perkara yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Jadi melalui keluhuran perlembagaan inilah yang menyebabkan sistem persekutuan diperkukuhkan. Jadi segala undang-undang yang digubah di peringkat persekutuan akan diguna pakai. Okey, yang kedua, penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Ada 3 penyelarasan kesemuanya. Yang pertama, mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Yang kedua, majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Dan yang ketiga, majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Jadi semua sekali ada apa penyelarasan? 3 penyelarasan. Formulanya, mesyuarat lembaga kera. Mesyuarat merujuk kepada mesyuarat juga, iaitu mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Lembaga merujuk kepada perlembagaan. Perlembagaan berasal daripada perkataan lembaga. Jadi lembaga merujuk kepada perlembagaan, iaitu majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Dan last sekali, kera merujuk kepada kerajaan. Kerajaan ada 4 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan awal menjadikannya kera. Jadi kera merujuk kepada kerajaan, iaitu majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Jadi semua sekali ada apa penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? 3 penyelarasan. Formulanya, mesyuarat lembaga kera. Kera pun ada lembaga pengarah, jangan main-main. Jadi formulanya, mesyuarat lembaga kera. Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Lembaga adalah majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan kera adalah majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, mesyuarat dulu. Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri serta dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Semua Menteri Besar dan Ketua Menteri akan menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh siapa? Dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Mesyuarat ini membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Ya,
Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ni bincang tahu apa? Bincang tentang pelaksanaan dasar kerajaan. Macam mana nak laksanakan dasar kerajaan di semua negeri, di seluruh Malaysia. Sebab tu Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ini dipengerusikan oleh siapa? Dipengerusikan oleh Perdana Menteri untuk memastikan segala dasar kerajaan dilaksanakan di semua negeri. Okey. Yang kedua, lembaga merujuk kepada majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ada 3 majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, Majlis Tanah Negara. Yang kedua, Majlis Kewangan Negara. Dan yang ketiga, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Dia punya formula, tanam wangian kera. Tanam merujuk kepada tanah. Cikgu bang huruf H ganti kepada M, menjadikannya tanam. Tanam merujuk kepada tanah, iaitu Majlis Tanah Negara. Wangian merujuk kepada kewangan. Kewangan berasal daripada perkataan wang. Sama juga dengan wangian. Wangian ada 3 sebutan. Cikgu ambil sebutan pertama, menjadikannya wang. Jadi wangian merujuk kepada kewangan, iaitu Majlis Kewangan Negara. Dalam sekali, kera merujuk kepada kerajaan. Kerajaan, cikgu ambil 2 sebutan pertama, menjadikannya kera. Jadi Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Jadi apa formula untuk majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan? Tanam wangian kera. Tanam Majlis Tanah Negara. Wangian Majlis Kewangan Negara. Kera merujuk kepada Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Okey, kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama, Majlis Tanah Negara. Majlis Tanah Negara ni bertujuan untuk membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah. Ingatlah, Majlis Tanah Negara ni tentang penggunaan tanah. Nama pun tanah. Tanah kenalah digunakan, bukan dibiar. Jadi Majlis Tanah Negara ni tentang penggunaan tanah. Jadi dia akan membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah. Tanah hanya akan digunakan untuk kegiatan pertanian, pelombongan, perhutanan dan sebagainya. Semuanya ini untuk sektor ekonomi negara. Jadi apa tujuan Majlis Tanah Negara? Tentang penggunaan tanah dalam negara. Jadi segala dasar dan kawalan adalah terletak di bawah Majlis Tanah Negara. Okey, yang kedua, tanam wangian. Wangian merujuk kepada Majlis Kewangan Negara. Tujuan Majlis Kewangan Negara ini diwujudkan untuk mentadbir hal ehwal berkaitan dengan kewangan, seperti pemberian wang. Bila kita ada duit, kita akan beri. Betul tak? Jadi yang pertama, pemberian wang. Kita beri duit tu untuk apa? Untuk bayar. Bayar apa? Bayar cukai. Dan yang ketiga, selain kita bagi duit untuk bayar cukai, yang ketiga, kita bagi duit untuk orang pinjam. Kalau orang nak pinjam, kita lah kena bagi duit. Jadi ketiga, dan pinjaman kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jadi apa tujuan Majlis Kewangan Negara diwujudkan? Untuk mentadbir hal ehwal berkaitan kewangan negara, seperti pemberian wang, bayaran cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Okey, dan last sekali, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Tujuan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ini diwujudkan sebagai tempat perundingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan di seluruh negeri. Jadi Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ini adalah tempat perundingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Jadi ingatlah, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ini tempat apa? Tempat perundingan bagi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Majlis Tanah Negara tadi tentang apa? Tentang penggunaan tanah. Majlis Kewangan Negara tentang apa? Tentang pentadbiran hal ehwal kewangan negara. Okey, dan yang terakhir adalah majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Ada 3 majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Yang pertama, Majlis Air Negara. Yang kedua, Majlis Perumahan Tempatan. Dan yang ketiga, Majlis Keselamatan Negara. Jadi dia punya formula, air rumah selamat. Air rumah siapa? Air rumah selamat. Air merujuk kepada air juga, iaitu Majlis Air Negara. Rumah merujuk kepada perumahan. Perumahan berasal daripada perkataan rumah. Jadi rumah merujuk kepada perumahan, iaitu Majlis Perumahan Negara. Dan selamat merujuk kepada selamat juga, iaitu keselamatan. Keselamatan berasal daripada perkataan selamat. Jadi selamat merujuk kepada keselamatan, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Jadi apa formula untuk majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan? Air rumah selamat. Air Majlis Air Negara. Rumah Majlis Perumahan Tempatan. Selamat Majlis Keselamatan Negara. Okey, baiklah.
Untuk mengukuhkan ingatan pelajar dan kefahaman pelajar, cikgu nak uji dengan soalan objektif. Baiklah, kita tengok soalan objektif. Soalan yang pertama. Apakah faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan? Apa kehendak soalan? Faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Jawapan 1 Roman, keluhuran perlembagaan. 2 Roman, kekuatan bidang pertahanan negara. 3 Roman, penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 3. Jadi jawapan dia B 1 dan 3. Pandainya pelajar-pelajar cikgu. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor 2. Menurut perkara 75 Perlembagaan Persekutuan, jika undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka A. Undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. B. Undang-undang negeri hendaklah mengatasi undang-undang persekutuan. Jadi jawapannya A. Ya, tahniah. Pandai pelajar-pelajar cikgu. Okey, soalan nombor 3 seterusnya. Apakah peranan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri sebagai penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Apa kehendak soalan? Peranan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. A. Menggubal undang-undang negeri. Dan B. Membincangkan pelaksanaan dasar kerajaan. Jadi jawapannya B. Ya, pandainya semua pelajar-pelajar cikgu. Tahniah. Sekali lagi cikgu ucapkan. Dah 3 dah betul ni. Sangat pandai. Okey, soalan nombor 4. Apakah majlis negara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan? Apa kehendak soalan? Majlis negara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ada formula tak majlis negara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan? Ada. Apa formulanya? Tanam wangian kera. Okey, jawapan 1 Roman, Majlis Tanah Negara. 2 Roman, Majlis Kewangan Negara. 3 Roman, Majlis Keselamatan Negara. Dan 4 Roman, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Jawapan A 1, 2 dan 3, B 1, 2 dan 4. Jadi jawapan yang betul yang mana? Ya, B. Pandainya. Pandai semuanya sekali. Tahniah cikgu ucapkan. B iaitu 1, 2 dan 4. Tanam wangian kera. Tahniah Majlis Tanah Negara, wangian Majlis Kewangan Negara, kera Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Dan soalan yang terakhir, apakah Majlis Negara yang ditubuhkan oleh kerajaan? Apa kehendak soalan? Majlis Negara yang ditubuhkan oleh kerajaan. Ada formula tak? Ada. Apa formula Majlis Negara yang ditubuhkan oleh kerajaan? Air Rumah Selamat. Okey, jawapan 1 Roman, Majlis Air Negara. 2 Roman, Majlis Keselamatan Negara. 3 Roman, Majlis Perumahan Tempatan. Dan 4 Roman, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Jawapan A 1, 2 dan 3, B 1, 2 dan 4. Jadi jawapan yang tepat yang mana? Ya, mestilah A. Pandainya semua pelajar-pelajar cikgu. Tahniah cikgu ucapkan. Semua betul, sangat terror. Semoga semua diberikan ingatan yang kuat dan berjaya dalam SPM pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Terangkan pelaksanaan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri dalam mengukuhkan sistem persekutuan. Apa kehendak soalan? Pelaksanaan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Jika tak ada bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka kat soalan tu. Pelaksanaan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri dalam mengukuhkan sistem persekutuan ialah mesyuarat dipengerusikan oleh Perdana Menteri serta dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Titik. Lepas titik, wajib bawa masuk penanda wacana. Penanda wacana selalu kita belajar. Selain itu, di samping itu seterusnya kan. Betul tak? Betul tak kan pelajar cikgu kan? Jadi di sini, cikgu nak ajar menggunakan penanda wacana number. Iaitu kita start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab kita nak masuk isi yang kedua ataupun ayat yang kedua. Jadi start dengan perkataan kedua, koma. Kedua, mesyuarat membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Ataupun ayat lebih simple. Kedua, mesyuarat membincangkan pelaksanaan dasar kerajaan. Jadi 2 markah penuh. Okey, soalan B. B 1 Roman. Jelaskan peranan Majlis Negara berikut sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. 1 Roman, Majlis Tanah Negara. Ingat lagi tak Majlis Tanah Negara ni tentang penggunaan tanah. Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat tadi wajib ada apa? Ada pembuka soalan. Pandainya. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Peranan Majlis Tanah Negara sebagai
Mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan ialah membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, pelombongan, perhutanan dan sebagainya. Jadi 2 markah penuh. 1 markah untuk membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah, dan markah yang kedua untuk kegiatan pertanian, pelombongan, perhutanan dan sebagainya. 2 markah penuh. Soalan B satu Roma ni hanya 2 markah saja penuhnya, bukan 4 markah. Cikgu tersilap di situ. Sebenarnya 2 saja markah, bukan 4 markah. Jadi layak dah dapat 2 markah penuh. Ya, sangat-sangat layak. Okey, soalan B 2 Roman. Soalan B 2 Roman juga 2 markah saja, bukan 4 markah di situ nah. Cikgu tersilap. Jadi soalan B 2 Roman ditanya tentang jelaskan peranan Majlis Negara berikut sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu Majlis Kewangan Negara. Okey, di ruangan jawapan pun tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman, bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa ni? Ada pembuka. Ya, pandainya. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Peranan Majlis Kewangan Negara sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan ialah mentadbir hal ehwal berkaitan dengan kewangan, seperti pemberian wang, pembayaran cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Jadi layak dah dapat 2 markah penuh. Ya, sangat-sangat layak. Tengok markah yang pertama dekat mentadbir hal ehwal berkaitan dengan kewangan. Markah yang kedua dekat contoh seperti apa? Pemberian wang, bayaran cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Jadi 2 markah penuh. Jadi soalan B2 Roman ni hanya 2 markah penuh nah. Cikgu tersilap situ, bukan 4 markah penuh tapi 2 markah sahaja. Okey, last sekali soalan C. Keluaran perlembagaan merupakan prinsip ketiga rukun negara. Jadi soalannya, bagaimanakah prinsip tersebut mengukuhkan lagi sistem persekutuan? Okey, untuk jawab soalan seperti ini, cikgu minta pelajar perlu tambahkan huraian, contoh dan jika ada kesan, buat masuk kesan. Kalau ada contoh pun buat masuk contoh. Kalau tak mau contoh, masukkan pembuktian, iaitu bukti. Jadi semua sekali ada 4 perkara untuk soalan yang terakhir. Yang pertama, bawa masuk isi. Yang kedua, bawa masuk pembuktian. Dia kena ada bukti. Soalan fakta ni yang kedua terus kena masuk bukti. Kalau tak nak bukti, bawa masuk contoh. Yang ketiga, bawa masuk huraian kalau ada huraian. Dan yang keempat, bawa masuk kesan jika ada kesan. Kalau tak ada huraian, bawa masuk kesan tapi 2 kesan. Jika tak ada kesan, bawa masuk huraian tapi 2 huraian. Nak pastikan dapat 4 markah. Cikgu ulang balik lah. Soalan tentang pembuktian macam ni, kena ada isi, kena ada bukti. Bukti juga boleh diganti dengan contoh. Itu baru 2 markah, isi dengan bukti. Okey, kalau 2 markah, jadi macam mana nak jadikannya 4? Jadi tambah dekat huraian dengan kesan. Jika ada kesan, bawa masuk 2 kesan. Jika ada huraian, bawa masuk 2 huraian. Kenapa diperlukan dua-dua? Sebab selalunya soalan tentang pembuktian ni, kita hanya boleh tambah satu lagi ya. Sama ada tambah huraian ataupun tambah kesan. Jadi nak tambah huraian, kena tambah 2 huraian. Nak tambah kesan, kena tambah 2 kesan. Selalunya kita sukar untuk memastikan ada 1 huraian dan 1 kesan bagi soalan tentang pembuktian. Okey, tengok bagaimana cikgu menjawab. Contoh jawapan cikgu nah. Keluaran perlembagaan mengukuhkan lagi sistem persekutuan kerana undang-undang yang digubah oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Ya, itu isinya. Undang-undang yang digubah oleh Parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Buktinya, dalam perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa jika undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Ya, bukti 1 markah. Kesannya, kedudukan kerajaan persekutuan sebagai kerajaan pusat bagi negara Malaysia yang berdaulat dapat diperkukuhkan dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi di situ cikgu bawa masuk beberapa kesan. Ada 2 kesan. Yang pertama, kedudukan kerajaan persekutuan sebagai kerajaan pusat bagi negara Malaysia yang berdaulat diperkukuhkan, 1 markah. Dan kesan yang kedua, diiktiraf di peringkat antarabangsa, 1 lagi markah, jadi 2 markah. 2 kesan tambah 1 bukti tambah 1 isi, jadikannya 4 markah penuh. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi pada kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.